tanah yang dijanjikan. Cerita dari Amin bukan nama sebenar. Aku tak nak share banyak pun. Dan ini pun not so called confession. Aku cuma nak bercerita sedikit tentang sejarah since aku pun seorang yang history geek. Dan sebab kalau aku bercerita kat luar, tak ada siapa nak dengar. So aku nak cerita dekat sini bagi korang baca. Okay? So since recently tengah hangat isu Palestin, aku nak bercerita tentang asal-usul bangsa yang tengah hot sekarang ni, iaitu bangsa Israel ataupun Yahudi. First thing first, aku nak declare awal-awal, penceritaan aku ni adalah based on pembacaan aku dalam kitab-kitab Bible, Al-Quran dan juga beberapa pembacaan lain. So, kalau korang rasa aku buat cerita, you guys are the expert, not me. Okay, tak apa. Apa yang baik korang ambil, yang tak baik tu tegur. Aku cuma nak kongsi cerita je. So, kalau kita bercerita tentang Bani Israel ni, memang tak sah lah kalau kita tak go back to the basic, which is asal-usul mereka. Okay, bangsa ini asalnya adalah dari Nabi Yaqub ataupun Jacobs. Nabi Yaqub sendiri pun digelar sebagai Israel yang bermakna hamba yang taat. Dan perasan tak, kalau dalam Al-Quran, kalau yang baik-baik, Allah akan sebut Bani Israel. Tapi kalau kurang baik, Allah akan terus sebut Yahudi. Sebab Allah nak kita berhati-hati dengan bangsa Yahudi ni. Tapi yang macam mana? Adakah Allah suruh kita jadi rasis? Okay, jom. Let's walk the story. So Nabi Yaqub ni, dia ada 12 orang anak yang rasanya ramai yang dah tahu. Dan salah seorang daripadanya adalah Yusuf ataupun Joseph. Yang famous, yang lagi satu tentulah Bunyamin ataupun Benjamin. Dan keturunan Yahudi yang sekarang adalah dari keturunan Benjamin tadi. Dan satu lagi saudara Nabi Yusuf iaitu Yahuza. So macam yang kita tahu, Nabi Yusuf ni dia didengki oleh saudara mara dia dan akhirnya dibuang dalam beligi buta. Dan akhirnya dia dikutip dan dibawa ke Mesir dan dijual. Tapi takdir Allah, Nabi Yusuf dipelihara dengan baik oleh salah seorang pembesar di sana. Rasanya part ni ramai yang tahu kot. Sebagaimana Nabi Yusuf diceritakan dalam Al-Quran, dia digoda dan akhirnya dipenjarakan. Dan dalam penjara ini, dia bertemu dengan 2 orang dan Nabi Yusuf mentafsirkan mimpi keduanya. Seorang mati dan seorang lagi dibebaskan. Dan Nabi Yusuf dah pesan dah dekat yang selamat ni, supaya ceritakanlah tentang diri dia. Tapi dia terlupa, hinggalah Raja Mesir ketika itu bermimpi dengan mimpi yang pelik, yang bercampur aduk hingga susah untuk ditafsirkan. Okey, kena ingat, masa ni Al-Quran tak gunakan Fir'aun, tapi Malik ataupun penguasa. Jadi raja masa tu adalah raja yang baik. So orang yang dibebaskan dari penjara tadi, dia teringatlah akan kelebihan Nabi Yusuf. Dan dia bagi tahu raja masa tu tentang kelebihan Nabi Yusuf mentafsir mimpi. Dan Nabi Yusuf mentafsirkan mimpi raja tu dan akhirnya diangkat pemegang pembendaraan negara. Kira macam menteri keuangan lah kalau bahasa budak-budak sekarang. Tapi menteri keuangan tu bukan Perdana Menteri lah ya. Okey. Masa tu memang susah. Musim kemarau memang panjang, makanan tak ada. Dan saudara-saudara Nabi Yusuf ni datang ke Mesir untuk minta bantuan. Okey, lupa nak sebut yang Nabi Yaqub ni, dia di Kanaan ataupun bahasa mudahnya sekarang, Palestin sekarang lah. So, asal Nabi Yusuf pun di Kanaan lah. Tetapi terbuang hingga ke Mesir. Jadi, saudara-saudara Nabi Yusuf ni datang membawa emas untuk dapatkan makanan. Yahudi dan emas ni dia berpisah tiada ya, tuan-tuan. Tapi diorang ni masa tu diorang tak kenal dah Nabi Yusuf. Sebab dah jadi ganteng, handsome dan marvelous kan. Tapi Nabi Yusuf ni kenal je diorang. And long story short, diorang akhirnya tahu selepas Benyamin ditahan oleh Nabi Yusuf dan Nabi Yaqub pun dibawa ke Mesir. So dekat sinilah bermulanya sejarah Bani Israel di Mesir. Pada mulanya memang Bani Israel ni dilayan dengan baik. Bahkan Nabi Yusuf sendiri memegang kuasa di Mesir. Macam menteri lah, kira ada jawatan gitu. Tapi over time, bila Nabi Yusuf wafat dan silih berganti pemerintah, kaum natif di Mesir ataupun bangsa Kipti, dia tak puas hati dengan Bani Israel ni. Ibarat macam dianggap pendatang lah lebih kurang. Macam ada satu negara tu. Tapi bezanya, Bani Israel tidak diberi jawatan dan dilayan sebagai hamba. Okay, sebelum Nabi Yusuf wafat, dia ada pesan supaya dibawa jasad dia ke Kanaan dan dikuburkan bersama ayahnya, Nabi Yaqub. Tapi, ada tapi ya, bangsa Kipti ni dia ambil jasad Nabi Yusuf ataupun keranda Nabi Yusuf tu dan diletakkan batu. Hilangkan di dalam sungai Nil dengan harapan bahawa bangsa Israel ni akan terus kekal di Mesir sebagai hamba mereka untuk ditindas dan tak dapat menunaikan permintaan terakhir Nabi Yusuf. Supaya mereka terperangkap di Mesir dan kekal di Mesir. Tapi ini cerita dari Alkitab lah.
sampailah Nabi Musa yang menjumpai jasad ataupun keranda Nabi Yusuf dan dibawa keluar. Okey, sambung. Bani Israel ni memang dijadikan hamba. Mereka dipaksa kerja berat-berat, bahkan dijadikan hamba seks. Hinggalah satu ujian paling berat yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, iaitu di mana Bani Israel ni, anak-anak lelaki mereka ditamatkan riwayat hidupnya. Masa tu Fir'aun bermimpi bahawa satu hari nanti akan ada anak lelaki dari bangsa Israel ni yang menjatuhkan kerajaan dia. Sebab itu dia tamatkan riwayat ke semua bayi lelaki kecuali yang terselamat dalam kitab tafsir, kata ada 2 orang, Musa bin Imran dan Musa bin Zafar. Musa bin Imran ni adalah Nabi Musa, dan Musa bin Zafar ataupun Musa As-Samiri adalah yang mengikut setengah tafsir adalah Dajjal. But like I said, ini adalah melalui pembacaan aku. Musa As-Samiri ni memang tak ada rekod dia setelah dia dihalau. Rasanya siapa yang nak buat thesis master ke PhD mungkin boleh ambil tajuk ni, As-Samiri. Okay, sambung lagi. Akhirnya Nabi Musa dihanyutkan di Sungai Nil dan akhirnya dikutip oleh Asyah, iaitu isteri Fir'aun. Allah cerita perasaan ibu Nabi Musa masa tu halu biru. Hampir-hampir je dia nak bocorkan bahawa itu anak dia, tapi ditahan. Dan Allah janji untuk pulangkan semula Nabi Musa. Dan memang benar, tidak ada ibu susuan yang sesuai untuk Nabi Musa walaupun ramai wanita dah cuba atas arahan Fir'aun. Hinggalah pada masa tu, ibu Nabi Musa sendiri yang menyusukannya. Allah kembalikan juga Nabi Musa ke ibunya walaupun dengan status samaran sebagai ibu susuan. Okay, long story short, Nabi Musa membesar sebagai putera raja. Walaupun dia putera raja, tapi dia tak ada privilege sebagai putera raja pun. Sebab bagi mereka, Musa tetap orang luar. Hinggalah satu hari ada pergaduhan yang berlaku antara seorang Yahudi dengan orang bangsa Kipti. Nabi Musa cuba untuk leraikan keduanya. Tapi biasalah kan, bila 2 orang tengah bergaduh, kita cuba leraikan, kadang-kadang adalah terkasar sikit. So Nabi Musa dia tertampar orang yang berbangsa Kipti ni. Tertampar je, bukan sengaja nak telingkan kepala apa, tidak. Tapi takdir Allah, orang tu mati kena tamparan Nabi Musa. So Nabi Musa pun dia takut. Kita pun mestilah rasa gelabah kan, mesti rasa nak melarikan diri kan, sebab tak sangka sampai mati orang tu. So sama macam Nabi Musa, dalam ketakutan tu dia melarikan diri. Dan esok harinya ada berlaku lagi pergaduhan dan Nabi Musa lihat orang Yahudi yang sama yang cari pasal. Bila nampak Nabi Musa datang, lagi cekang lah. Ada backup datang kan, samalah macam sekarang ada backup besar iaitu Amerika. So Nabi Musa geram dan dia cekak orang Yahudi ni dan dia cakap yang puncanya adalah kamu yang suka cari gaduh, suka cari pasal. Lebih kurang macam itulah dia cakap. Sebab nak bagi senang faham kan. Jadi, apa jawab orang Yahudi ni? Wahai Musa, adakah kamu ingin membunuh aku sebagaimana kamu membunuh orang semalam? Masa ni, mata-mata Fir'aun ataupun SB, Special Branch Fir'aun, memang tengah cari siapa yang menamatkan riwayat hidup orang yang bangsa Kipti semalam. Jadi, bila dengar macam tu, Nabi Musa pun melarikan diri ke Madian. Di sinilah Nabi Musa berjumpa dengan 2 orang gadis sebagaimana yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Nabi Musa pun menolong gadis ini dan akhirnya bertemu dengan Nabi Syuaib ataupun Jethro dalam Alkitab. Dan akhirnya bernikah dengan salah seorang anak perempuan Nabi Syuaib. Lepas beberapa lama di Madian, Nabi Musa pun ingin pulang ke Mesir. Di dalam perjalanan ke Mesir, dekat sinilah berlakunya peristiwa Nabi Musa berbicara dengan Allah. Bila sampai di Bukit Sinai ataupun Tur Sina, Musa melihat adanya api. Jadi Nabi Musa nak ambil api ni untuk kegunaan dia dan isteri. Tapi yang peliknya, api ni menyala tapi tak membakar pokok tu. Dekat sinilah Allah tegur Nabi Musa bahawa aku adalah Allah, Rabb semesta alam. Kat sini juga lah Allah suruh Nabi Musa lemparkan tongkat hingga menjadi ular dan tangan Nabi Musa bercahaya. Dan Allah bagi mission lagi dekat Nabi Musa supaya pergi dekat Fir'aun untuk dakwah dia supaya dia menyembah Tuhan yang satu, Rabb sekalian alam. Lepas tu, dipendekkan cerita bila Nabi Musa sampai dari Madian ke Mesir dan mula berhadapan dengan Fir'aun, Fir'aun mengamuk lah, dia marah. Dia kata yang dia inilah Rabb yang paling tinggi ataupun Tuhan yang paling tinggi. So, dia memerintahkan Haman untuk bina menara yang paling tinggi supaya